warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Saya merasa bersyukur kepada Allah SWT di atas perkembangan terbaru yang saya dapat, terutama berkenaan Parti Putera khususnya. Saya diundang oleh Yang Bahagia Datuk Paduka Ibrahim Ali untuk bersama dengan beliau dalam perjuangan ini, dan saya insya-Allah merasakan dianya perlu diberi dokongan, terutama di dalam keadaan kita sekarang begitu sekali mendesak keperluan perjuangan bagi mempertahankan kepentingan agama Islam. Yang kedua, bagi mengangkat martabat bangsa Melayu kita. Dan yang ketiga, soal memurnikan semula kebangkitan tanah Melayu Malaysia ini agar kepimpinannya diisi oleh kalangan yang benar-benar bermartabat, negarawan, pejuang yang ikhlas dan istiqamah dalam tiga pasak negara yang telah kita semua sudah tahu, yakni Islam, Melayu dan pertahankan kedaulatan Raja Melayu. Ini suatu asas penting yang saya kira saya sendiri melalui pengalaman yang cukup panjang dalam pelbagai platform, termasuk pelbagai wahana politik dulunya. Dan saya membuat keputusan dulu melepaskan jawatan saya juga adalah kerana saya tidak boleh bersetuju dengan sebarang pengkhianatan, sebarang usaha yang memudaratkan agama Islam. Kedua, memudaratkan kedaulatan bangsa Melayu. Dan yang ketiga, tidak amanah dalam memikul taklif pertanggungjawaban bagi memelihara nasib umat. Ini tiga perkara pokok yang harus dijaga. Di samping asas kepada pembinaan negara yang tentunya kita harus menghormati institusi Raja-Raja Melayu yang dipertuankan menjadi payung umat. Ini pasak-pasak negara yang harus kita fahami dengan betul. Dan insya-Allah setelah agak lama, saya ingat lebih kurang 13 tahun dah, saya tawakuf secara aktif political life, namun secara underground saya masih mendokongi, membantu rakan-rakan seperjuangan. Dan pada tahun 2014 saya diamanahkan oleh Majlis Perundingan Melayu melalui titah baginda Tuanku Raja-Raja Melayu. Saya salah seorang di antara 46 pemikir yang telah diamanah untuk menubuhkan kursi institusi Raja-Raja Melayu. Dan ketika itu saya diamanah selaku pengurusi pembentukan modul kursi institusi Raja-Raja Melayu. Dan setelah ianya dibentuk, wadah itu diamanahkan kepada sahabat mulia kami, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling untuk mengetuai, dan kemudiannya diketuai pula oleh Prof. Datuk Syam Rahayu, dan sekarang mungkin agaknya akan ada tokoh lain pula yang akan memimpin. Jadi kesemua perkembangan perjuangan saya ini membuktikan istiqamahnya saya berpegang di atas prinsip perjuangan Islam, Melayu dan Raja. Dalam pada masa yang sama, kita juga tidak menafikan dan kita sentiasa meraihkan kepentingan menjaga rakan-rakan lain, Tionghoa, India, semuanya itu tidak pernah kita nafi. Namun hak ketuanan bangsa Melayu ini sangat penting dijaga dengan betul. Bila dijaga masalah dan kepentingan orang Melayu, maknanya dan sekaligus kepentingan Islam itu dipertahankan. Ini kaedah alam Melayu. Sebagaimana Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala telah meletakkan asas dasar perjuangan. Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Itu dalam kaedah alam Melayu. Disebut dalam bahasa Arabnya uruf. Uruf ini bila disantuni dengan betul, dia akan berlaku sebuah kebangkitan yang berdaulat. Inilah yang perlu kita bangkitkan kembali. Dan saya yakin insya-Allah ta'ala dengan kebersamaan rakan-rakan yang ikhlas dan perjuangan mempertahankan pasak negara ini, kita akan mampu melihat suatu kebangkitan baru, momentum baru. Moga-moga Allah redai perjuangan ini, dan insya-Allah rakyat kita mohon beri dokongan dan sokongan padu. It's time, telah sampai masanya untuk sebuah nahdah kebangkitan yang lebih jujur, murni demi kepentingan Islam, umat Melayu dan kepentingan tanah Melayu Malaysia kita yang permai ini, insya-Allah. Ya. Ya. Yang dikata berdaulat Yang mana satu tadi? kepimpinan yang mempunyai Kepimpinan yang mempunyai keikhlasan dan dhamir yang jelas dalam mempertahankan kepentingan perjuangan tiga pasak negara tadi, Islam, Melayu dan Raja, serta dijelmakan dalam keikhlasan yang sifatnya istiqamah, konsisten. Ini yang penting. Banyak orang boleh menyebut, tetapi soal istiqamah atau tidak itu dia masih perlu diuji. Apakah boleh bertahan dalam pertahankan Islam dan Melayu, atau jadi seperti segelintir pihak yang kita semua tahu dulu gegakkan berita sebut soal pejuang Melayu, akhirnya mereka sekali gadai perjuangan itu dengan berpakat dengan golongan yang anti-Islam, anti Melayu.
Ini yang menyebabkan pihak itu dia tolak oleh majoriti orang Melayu Islam. Jadi bumi ini tetap tanah Melayu walaupun dia telah melalui proses modernisasi. Dan bila disebut tanah Melayu, dianya bumi berdaulat dan barakah. Itu kekuatan kita yang harus kita bangkitkan semula, insya-Allah. Kalau ada semua yang sifat-sifat yang ciri-ciri yang Datuk cakap tu, mungkin tak perlu isu keabsahan. Memang dah sendiri automatik lah. Ya, betul. Justru itu jugalah kita melihat Tun Dr. Mahathir Pembaru ni menggerakkan juga gerakannya dalam konteks semangat proklamasi Melayu. Ini semua ekoran daripada keresahan jiwa orang Melayu, pemimpin Melayu, negarawan Melayu apabila melihat di kalangan pemimpin Melayu sendiri yang tidak jujur mempertahankan prinsip perjuangan agama dan bangsanya. Demikian juga saya yakin Datuk Paduka Bermadu juga melalui puteranya mempunyai hasrat perjuangan yang sama. Jadi saya kira kita beri dokongan yang padu pada semua kalangan yang benar-benar ikhlas dalam membangkitkan semula kedaulatan dan keteguhan prinsip perjuangan demi Islam Melayu dan kedaulatan tanah air ini. Ini yang saya rasa sangat diimpikan oleh rakyat terbanyak. Rakyat terbanyak mahukan hak dan kebajikan maslahah mereka dijaga dalam keadaan ekonomi dunia begitu mencabar. Kita juga tidak terkeluar daripada ujian itu. Kita dengar yang baru ini, bank negara menaikkan OPR. Itu amat menekan rakyat marhain. Bagaimana mungkin dinaikkan OPR dalam keadaan umat masih lagi sengsara? Di manakah pergi dhamirnya para pentadbir dan pengurus-pengurus yang terbabit dalam hal berkaitan? Di mana pergi suara pemimpin-pemimpin negara? Ada yang menjanjikan dulu kononnya dia akan pastikan tidak naik OPR, tapi sekarang apa jadi? Makin mencanak naik. Bagaimana rakyat marhain ingin meneruskan kehidupan? Kita boleh tengok bank-bank keperluan harian makin mencanak naik. Ini menekan kehidupan rakyat. Kita harus mencari solusi segera. Rakyat perlukan pembelaan. Apatah lagi soal kedaulatan maruah bangsa Melayu dan agama, ini telah sampai ke tahap wajib dipertahankan tanpa dilengahkan lagi, insya-Allah. So doktor ada perkara ni ada nak tanya ke? Baik, saya telah memaklum pada rakan-rakan pimpinan di pelbagai peringkat. Saya menyatakan saya bersedia sekiranya diperlukan. Saya bukan politikus, tapi saya seorang pejuang. Rakan-rakan yang lama mengikuti saya mengenali. Seorang politikus tak akan dengan senang melepaskan jawatan yang telah diterima begitu tinggi. Saya tidak pernah menganggap jawatan itu terlalu penting untuk dijaga melebihi kepentingan agama dan bangsa. Sebab itu saya konsisten. Sekiranya diperlukan, saya bersedia demi perjuangan yang amat murni agama dan bangsa kita. Dan saya telah melihat pelbagai jatuh bangun, meneliti bersama dengan pelbagai kalangan sepanjang berbelas tahun, puluh tahun ini, insya-Allah, dengan segala pengalaman yang ada yang Allah Ta'ala kurniakan itu. Moga-moga saya berdoa dan bermunajat Allah Ta'ala berikan keredaan dari sisinya untuk saya bangkit membawa obor panji perjuangan yang lebih jujur dan ikhlas demi agama dan bangsa dan pertahan kebajikan rakyat, masalah rakyat. InsyaAllah jika diperlukan dan lebih penting jika Allah mengizinkan, saya bersedia insyaAllah untuk teruskan marhalah baru perjuangan, insyaAllah.